إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Yang mana kitab ini disusun ataupun dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Zamri bin Hashim hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, seingat saya kita baca hadis yang ke-12, muka surat 46. Pertemuan yang lalu kita baca hadis yang 12, muka surat 46 yang bertajuk kisah Nabi Musa alaihi salam berguru dengan Nabi Khidir ataupun Nabi Khadir alaihi salam. Yang mana kita dah cerita panjang lebar berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khadir. Tuan-tuan, macam yang kita sebutkan, episod ataupun daripada salah satu benda yang besar, peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi Musa yang Allah rakamkan secara detail dalam Al-Quran, antaranya kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir. Walaupun kita sebut pada pertemuan yang lalu, Nabi Khadir ni ada yang sebahagian mengatakan dia Nabi, ada juga yang mengatakan dia ni bukan Nabi, ada juga yang mengatakan dia ni orang soleh dan sebagainya. Baik, InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang ke-13, muka surat 49 yang bertajuk jasad Nabi Yusuf alaihi salam dibawa keluar daripada Mesir. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, sebelum kita nak masuk ataupun kita nak cerita tentang hadis yang kita nak baca pada pagi ini, sebenarnya hadis pada tajuk yang ke-13 ini masih lagi di dalam kisah riwayat hidup Nabi Musa alaihi salam. Kalau tuan-tuan ingat masa saya ceritakan pada Ramadan yang lalu ataupun Ramadan yang tahun lepas ni, kita cerita tentang kisah riwayat hidup Nabi Musa alaihi salam yang mana bermula dengan Nabi Musa diasuh oleh Firaun
ataupun dibelah oleh Firaun, kemudian keluar daripada Mesir. Bila Nabi Musa keluar daripada Mesir, kemudian dia duduk bersama dengan Nabi Shu'aib. Selepas itu dia berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Ada yang kata itu bukan Nabi Shu'aib, yang itu kita akan sebut nanti ni. Kemudian selepas daripada itu, setelah baginda Nabi Musa dilantik oleh Allah menjadi Rasul, patah balik mai ke dalam negeri Mesir, memimpin Mesir, ajak orang-orang Bani Israel untuk keluar daripada Mesir. Tuan-tuan, peristiwa keluar ni lah berkaitan dengan hadis yang kita nak baca. Yang mana kalau tuan-tuan ingat, Nabi Musa AS ini dia menghadapi beberapa masalah, beberapa cubaan dan beberapa ujian ketika mana nak keluarkan Bani Israel daripada Mesir. Antara ujian besar yang berlaku kepada Nabi Musa ketika nak bawa Bani Israel ni apa dia? Iaitu Firaun sendiri tak lepas, tak mau bagi untuk Bani Israel ni keluar. Itu salah satu. Dan salah satu sebab yang ramai orang tak tahu adalah apa yang berlaku ataupun apa yang diceritakan dalam hadis ni. Saya sendiri pun ketika ceritakan kepada tuan-tuan kisah Nabi Musa bawa keluar Bani Israel, saya pun tak sebut cerita ni. Sebab cerita ni ada dalam kitab yang kita nak baca ni. Oleh kerana tu saya simpan dan mai sama-sama kita tengok. Salah satu sebab ketika mana Nabi Musa AS nak keluar daripada Mesir, nak pergi ke Palestin, nak pergi ke tempat Ardul Muqaddasah, tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa, bermula daripada sini. Baik. Mari tuan-tuan kita tengok apa hadis yang dibawa oleh tuan kita ataupun kisah Nabi Musa AS ini keluarkan jasad Nabi Yusuf AS daripada Mesir. Dan tuan-tuan, insya-Allah saya sebutkan siap-siap pada pertemuan yang akan datang, selepas habis kita baca saja hadis ni, habis kita baca dia punya keterangan hadis ni, pertemuan akan datang mungkin kita akan stop saat baca kitab. Pegang kitab tapi kita stop saat baca. Sebab apa? Pertemuan akan datang kita akan cerita detail dan lengkap kisah Nabi Yusuf AS. Oleh kerana kita sebut nama Nabi Yusuf, dan saya juga sebut kepada tuan-tuan, dalam kitab kita ini memang ada disebut nama beberapa Nabi, nama beberapa orang Rasul, dan bertepatan juga kebetulan kita sebut tentang nama Nabi Yusuf. Bermula pada pertemuan yang akan datang, kita akan cerita detail tentang kisah Nabi Yusuf AS bermula daripada kecil baginda sampailah baginda meninggal dunia. Yang mana kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik. Mari kita tengok hadis yang dibawa oleh tuan kitab kita. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala bi a'rabiyyin fa akramahu faqala lahu ya a'rabiy sal hajatak qala ya Rasulullah naqatun birahliha فعزموا يحبلها أهلي فقال مرتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل فقال أصحابه يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل قال إن موسى أراد أن يسير ببني إسرائيل فأضل عن الطريق فقال له علماء بني إسرائيل نحن نحدثك أن يوسف أخذ علينا مواثيق الله
alla nakhruja min Misra hatta nanqula 'izamahu ma'ana. Faqala wa ayyukum yadri aina qabru Yusuf aina qabra Yusuf qalu ma nadri aina qabra Yusuf illa ajuz bani Israil fa arsala ilaiha faqala dullani ala qabri Yusuf faqalat la wallah la af'al hatta akuna ma'aka fil jannah faqala وكره رسول الله صلى الله وكره رسول الله ما قالت فقيل له أعطيها وحكمها فأعطاها فأتت بحيرة فقالت انظروا هذا الماء فقال نضبوه قالت احفروها هنا فلما حفروا إذا عظام يوسف فلما أقلها من الأرض فإذا الطريق مثل ضوء النهار رواه الحاكم أو كما قال hadis riwayat Hakim. Baik, tuan-tuan, hadis ni panjang. Baik, mari kita tengok apa makna hadis ni dan kita akan cerita sekebal sikit. Baik, tuan-tuan, ketika mana Bani Israel nak dibawa keluar oleh Nabi Musa alaihi salam, salah satunya iaitu Nabi Musa kena bawa keluar sama. Ketika mana nak bawa keluar Bani Israel ni, kena bawa keluar bersama-sama dengan mereka juga jasad ataupun jenazah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu yang nak dicerita dalam hadis. Baik, mari kita tengok. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi tetamu di rumah seorang Badawi. Satu hari Nabi ni pergi rumah seorang Arab Badawi. Biasalah Nabi ni selain daripada Nabi ni berkhutbah, menyampaikan kuliah, selain daripada Nabi menyampaikan tazkirah, Nabi juga ziarah di rumah-rumah sahabat-sahabat. Ada yang Nabi ziarah ni rumah dekat-dekat dengan sekitar kawasan Madinah. Ada juga kadang-kadang Nabi keluar di kawasan luar Madinah untuk Nabi ziarah beberapa orang. Dalam hadis ni Nabi pergi ziarah satu orang Arab Badawi. Badawi itu memuliakan Nabi dengan layanan yang baik. Tuan-tuan, Nabi ajak kepada kita semua, apabila terima tetamu, maka tetamu itu mesti kita bagi dengan layanan yang baik. Bila tetamu mai di rumah, tak kiralah apa macam mana sekalipun, mesti kita layan dia. Nabi kata sekurang-kurangnya kamu jamulah kalau tak ada apa pun dengan air masak, dengan air putih, dengan air yang bukan ada kalam. Jamulah macam mana pun, sekurang-kurangnya dengan air masak pun tak ada masalah. Kadang-kadang tuan-tuan, tuan rumah dia memang sedia siap dah macam-macam hidangan, macam-macam bentuk minuman, macam-macam bentuk makanan. Itu terbaik. Itu benda yang sangat disarankan oleh Nabi SAW. Kalau tak boleh sangat pun jemput mai di rumah, belilah makan di luar. Mintalah tolong siapa pun, anak kita ke apa ke, untuk beli makan. Kita jamu kepada tetamu yang hadir tu. Tanda kata ikut kepada saranan yang Nabi suruh, kita muliakan tetamu. Baik, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, oleh kerana Arab Badawi tadi ni layan Nabi elok, layan Nabi cantik, layan Nabi ni dan clear elok lah kira, maka Nabi pun sebut kepada dia. Nabi kata, wahai Badawi, wahai si Badawi, mintalah kepadaku apa hajat kamu. Nabi bila orang layan Nabi, Nabi pun offer dekat dia. Nabi kata ni, mintalah apa yang hang nak minta dekat aku, minta. Aku akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan permintaan hang.
kalau permintaan hang ni permintaan yang memang aku boleh minta, aku akan minta kepada Allah supaya Allah bagi kepada hang. Arab Badawi ni tuan-tuan, bila dengar Nabi offer macam tu, Nabi bagi tawaran macam tu, maka Arab Badawi ni pun kata apa? Dia kata, Arab Badawi tersebut pun meminta seekor unta yang lengkap untuk ditungganginya dan beberapa ekor kambing betina supaya keluarganya dapat memerah susunya. Arab Badawi ni dia pun fikir-fikir, dia ni pun orang kata akal pendek juga, dia fikir benda-benda dunia. Dia kata, tuan kalau boleh bagi unta lah, tengok dia tu. Kan, kalau bahasa kita ni macam minta kereta lah. Dia kata minta kalau boleh ni saya nak kereta lah pun. Kereta X50 dengan motor Isuzu sebiji. Minta lagu tu. Padahal orang yang offer, orang yang bagi tawaran tu orang yang besar nilai dia. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisi dia. Tiba-tiba Arab Badawi itu minta dengan satu benda nilai yang kecil dia. Dia minta unta siap dengan pelana, siap dengan tempat tunggang dia, dan juga dia minta kambing untuk keluarga dia nak makan, nak minum daripada susu kambing tadi. Bila Nabi SAW dengar permintaan daripada Arab Badawi tadi ni, maka Nabi pun kata kepada dia, sebab dia ulang 2 kali dekat Nabi, dia kata aku nak unta, aku nak kambing, aku nak unta, aku nak kambing. Dia ulang 2 kali kepada Nabi. Maka Nabi SAW pun bersabda, apakah engkau tidak mampu bersikap seperti seorang perempuan tua dari kalangan Bani Israel? Nabi pun kata kat dia, Nabi kata rugi hang ni minta tera-tera tu. Nabi kata tak mau ke? Hang tak pernah dengar ke cerita macam mana seorang perempuan Bani Israel, seorang perempuan tua yang mana dia ni buat permintaan ketika mana kerja yang dia laksanakan kepada Nabi Musa, dia minta dengan permintaan yang cukup besar, permintaan yang cukup hebat, yang boleh dikatakan juga melampau-lampau. Ni minta kepada Nabi Musa AS. Nabi kata kat dia, hang nak minta banyak tu je ke? Nak minta yang tu je ke? Baik. Jadi Arab Badawi itu dia sebut macam tu kepada Nabi SAW, dan Nabi pun kata balik kat dia macam tu. Kemudian tuan-tuan, bila sahabat-sahabat Nabi dengar apa yang Nabi sebutkan, maka sahabat Nabi pun bertanya, siapakah perempuan tua Bani Israel itu? Bila Nabi buat question mark, Nabi buat tanda soal, Nabi buat tarik perhatian sahabat-sahabat yang tak tahu cerita ni supaya ambil perhatian, dia pun boleh tahu cerita yang Nabi nak cerita. Sahabat-sahabat Nabi pun tanya, siapa dia perempuan tu? Apa yang dia minta? Apa yang dia minta kepada Nabi Musa, sampai Nabi sendiri pun sebut kalau boleh tiru macam mana perempuan tu. Macam tu. Baik, kemudian Nabi SAW pun cerita. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, sesungguhnya Nabi Musa AS tersesat jalan ketika ingin membawa Bani Israel keluar dari Mesir ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan, ketika mana Nabi Musa nak bawa keluar Bani Israel yang berjumlah kurang lebih 70,000 orang pada masa itu daripada penindasan bangsa Kibti dan juga Fir'aun pada masa itu, Nabi Musa dah lawan dah dengan Fir'aun. Fir'aun dah kalah dah. Nabi Musa dah berjaya dah. 5 ujian, dengan dihantar darah, dengan dihantar beladang, dengan dihantar kutu, dengan dihantar katak. Semua tu mereka dah kena dah. Cuma tinggal lagi nak bawa keluar tu seolah-olah macam dihalang, seolah-olah macam tak ada jalan nak keluar, melainkan nak kena menyelesaikan masalah ni. Maka Nabi SAW pun sebut, Nabi kata apa? Nabi Musa tak boleh bawa keluar. Nabi Musa nak pergi kok mana pun tak boleh bawa keluar Bani Israel. Sehingga ulama daripada kalangan Bani Israel pada masa itu sebut kepada Nabi Musa AS,
Lalu ulama Bani Israel berkata kepadanya, kata dekat siapa ni? Kata dekat Nabi Musa. Mereka kata apa? Kami ingin bercerita kepada kamu. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam pernah mengambil perjanjian dengan kami atas nama Allah Subhanahu wa taala bahawa kami tidak boleh keluar dari bumi Mesir sehingga kami menanggung tulang benulangnya, yakni mayatnya bersama kami. Kami ingat balik dulu Nabi Yusuf alaihi salam pernah pesan dekat kami. Nabi Yusuf kata apa? Hampa tak boleh keluar daripada Mesir melainkan hampa kena usung bawa sama jenazah aku keluar daripada Mesir, keluar daripada bumi Mesir pada masa. Baik, tuan-tuan, kita ingat balik. Sebab apa Nabi Yusuf sebut macam tu? Sebab Nabi Yusuf adalah punca utama kenapa Bani Israel boleh duduk di Mesir. Nabi Yusuf adalah sebab utama menyebabkan Bani Israel itu berkembang biak, duduk di Mesir, dimuliakan di Mesir sebab jasa daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau tak ada Nabi Yusuf alaihi salam ni, tah Bani Israel tak tahu duduk nang mana. Tah ada, tah tak ada, tah dimuliakan, tah dihina pada ketika itu. Oleh kerana Nabi Yusuf duduk di situ, Nabi Yusuf menjadi pemerintah di situ, adik-beradik Nabi Yusuf pun semua dimuliakan di situ. Bermula daripada situlah Bani Israel ini dimuliakan. Dan ketika mana di hujung hayat Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf sebut kepada Bani Israel, kepada orang yang hidup zaman dia pada masa tu, hampa tak boleh keluar daripada Mesir melainkan hampa kena juga keluar bersama-sama aku jenazah mayat aku. Nakbaknya apa tuan-tuan? Jenazah para anbiya, jenazah para rasul itu jenazah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke hari ini pun jenazah nabi-nabi ini masih lagi utuh, masih lagi dalam keadaan yang elok, baik, cantik keadaan dia sampai hari ini. Berapa tahun ni? Daripada zaman Nabi Adam alaihi salam pun masih lagi jenazah Nabi Adam alaihi salam dalam keadaan yang baik. Cuma persoalan dia tak tahu ada di mana. Sebab riwayat yang sahih, riwayat yang betul di mana tempat jenazah sebahagian besar daripada nabi-nabi ini tak tahu yang betul dia di mana. Tak tahu di mana yang betul dia. Hatta Nabi Yusuf alaihi salam sendiri pun tak tahu di mana. Nabi Musa alaihi salam sendiri pun sebahagiannya ada yang kata di sini. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya. Bila depa cerita macam tu, depa kata dulu ni Nabi Yusuf pesan dah, kalau nak keluar sama dengan jenazah aku, dengan mayat aku, bersama-sama dengan aku sendiri untuk nak keluar daripada Mesir, maka Nabi Musa pun dapatlah dia punya kunci masalah dia. Jadi kita tak boleh keluar ni pasal apa? Pasal ada mayat Nabi Yusuf yang kita nak keluar. Cuma masalah dia di mana kubur ni? Di mana tempat Nabi Yusuf disimpan pasal aku pun tak tahu. Kami pun tak tahu. Maka Nabi Yusuf alaihi salam pun bertanya, siapakah di kalangan kamu yang mengetahui di mana kubur Nabi Yusuf alaihi salam? Maka Nabi Yusuf pun tanya, hampa-hampa semua yang cerita dekat aku ni, siapa yang tahu dekat mana kubur Nabi Yusuf? Siapa yang tahu ni? Hampa sebut, kata kita tak boleh keluar melainkan kena bawa mayat Nabi Yusuf. Masalah dia, siapa yang tahu? Siapa yang tahu di mana kubur Nabi Yusuf alaihi salam? Mereka berkata, tiada siapa pun yang mengetahui kuburnya illa ajuzun, melainkan hanya seorang perempuan tua, ajuzun Bani Israel, melainkan hanya seorang perempuan yang dia ni memang hidup lama dah daripada kalangan Bani Israel. Mereka kata tak ada siapa yang tahu melainkan ada seorang perempuan je. Dia ni tahu di mana kubur Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian
Lalu perempuan tua itu dipanggil datang. Bila tahu saja kata perempuan tu masih lagi hidup, maka mereka pun tanya dia. Dia serupa macam kita lah tuan-tuan. Kadang-kadang saya ingat ada satu kampung, satu dua kampung ni, yang mana kampung ni dulu ni dipegang oleh orang-orang lama dulu. Dan dialah orang yang tahu tanah ni tanah siapa, geran ni duduk kat siapa, lot ni lot siapa, dia tahu. Tanya orang-orang baru tak tahu. Maka kita orang-orang baru nak kena pergi cari dia, nak kena pergi mengadap dia, nak kena tanya dia sebelum maklumat tu kuih hilang. Kan? Benda ni pernah berlaku tuan-tuan. Kami sendiri pun sebahagian besarnya tu bila duduk di kawasan-kawasan kami tu tanya, yang ini tanah siapa, yang ni tanah siapa, geran ni duduk kat siapa, geran ni duduk kat siapa. Pasal apa nak tahu? Orang-orang lama, orang-orang tua yang hidup lama ni dia tahu di mana kedudukan tempat dia mengikut kepada bahagian-bahagian masing-masing. Perempuan ni dia hidup lama dan dia tahu di mana kubur Nabi Yusuf alaihi salam. Maka perempuan tu pun dipanggil bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa pun kata kepada dia, tunjukkan kepadaku di mana kubur Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Musa pun minta ni aja minta kalau boleh tolong tunjuk dekat mana kubur Nabi Yusuf alaihi salam. Maka perempuan ni pun berkata, demi Allah saya tidak akan menunjukkan kuburnya kepadamu. Perempuan ni kata apa? Dia kata demi Allah, dia kata aku takkan tunjukkan. Tu dia tuan-tuan. Nabi Musa alaihi salam minta tolong tunjuk kubur Nabi Yusuf alaihi salam. Kan? Perempuan ni kata apa? Saya takkan tunjuk. Oh, mana boleh, dia kata. Maka perempuan ni pun kata, saya takkan tunjuk sehingga engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku dapat bersama-samamu di dalam syurga. Rupanya perempuan tu disebut macam tu. Dia kata, aku takkan tunjuk, dia kata, melainkan engkau tunjuk, melainkan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dulu, doa dulu kepada Allah supaya aku bersama-sama dengan engkau di syurga nanti. Maksudnya apa? Permintaan perempuan ni seolah-olah macam tak padan dengan permintaan yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam. Minta benda kecil tapi nak balasan besar. Kan? Kita pergi jumpa satu orang budak. Budak tu kita tanya dia, boleh tak tunjuk kat mana Masjid Bukhari? Saya duk cari Masjid Bukhari ni, boleh tak tunjuk kat mana Masjid Bukhari? Oh, dia kata nak tunjuk, boleh kata, tapi kena belanja KFC dulu. Amboi, nak tunjuk mana Masjid Bukhari ya pun. Minta punya macam-macam. Elok kita bagi. Dia kata tak cukup lagi. Nak kena tambah satu plate, satu set lagi. Dia melampau dah. Padahal nak minta tunjuk Masjid Bukhari ya pun. Bukannya nak minta benda besar pun. Seolah-olah macam tu. Nabi Musa alaihi salam tidak berapa suka dengan permintaan itu. Lalu diwahyukan kepada Nabi Musa supaya memenuhi permintaan perempuan itu. Nabi Musa sebenarnya awal-awal tak mau terima hajat permintaan daripada perempuan itu. Nabi Musa tak mau, Nabi Musa tak suka. Tapi Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa terima permintaan yang diminta oleh perempuan tadi. Kemudian perempuan itu membawa mereka ke sebuah tasik dan berkata, bila permintaan perempuan itu dikabulkan, permintaan perempuan itu diterima oleh Nabi Musa alaihi salam, maka perempuan itu pun bawa Nabi Musa dan juga Bani Israel ke satu kawasan tasik. Dekat satu kawasan tasik. Dan dia berkata, cedoklah air tasik ini sehingga kering. Selepas mereka mencedoknya, beliau berkata, galilah di sini. Maka bila sampai dekat tasik tu, perempuan tu pun kata, sedut ayat, cedoklah, hampa timbalah tasik ni bagi sampai kering. Bagi sampai kering sebab jasad jenazah Nabi Yusuf alaihi salam duduk di dalam kubur, di dalam kawasan tanah. Kan? Kita ingat cerita apa? Orang-orang belah pedu tu, belah tasik pedu, dia cerita kalau air kering ada kubur dalam. Dulu ada kampung dan ada kubur, masih lagi ada batu nisan
ataupun liang tu masih ada, dia punya batu-batu nisan tu ada. Bila air kering, pi tengok, turun tengok sampai ke bawah tu, memang ada sungai. Memang ada, sampai ada buat berita kan, masuk dalam berita tengok, memang ada kubur. Bila dikeringkan kawasan tu, memang ada. Kalau di Pedu tu dia tak ada apa cedok air tu, memang kebetulan kemarau kering, air kurang, maka nampak timbul ada kubur di kawasan tu. Maka di kawasan tasik yang disebut oleh perempuan tadi itu, dikeringkan air tadi itu, selepas daripada tu maka perempuan tadi itu pun tunjuk dekat mereka, gali di sini, kerana di sinilah ada jenazah mayat Nabi Yusuf alaihi salam. Selepas itu mereka pun terjumpa mayat Nabi Yusuf alaihi salam dan mengeluarkannya dari tanah. Tiba-tiba jalan mereka menjadi terang seperti cahaya di siang hari. Bila Nabi Musa dan juga Bani Israel dah angkat kubur, dah angkat jenazah Nabi Yusuf alaihi salam, bila angkat saja, maka laluan keluar untuk nak pi ke Palestin, nak keluar daripada Mesir pun seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tunjuk. Tuan-tuan, bermula daripada sinilah perjalanan Nabi Musa alaihi salam berjaya bawa keluar Bani Israel sampai di tepi laut. Kemudian Nabi Musa pun ketuk satu tongkat dia tu dengan satu ketukan, maka terbelahlah laut jadi dua. Terbelah laut jadi dua tu tuan-tuan dengan satu laluan saja. Bukan dengan 12 laluan. 12 itu ialah ketika mana Nabi Musa bagi minum kepada Bani Israel. Sebab apa, ada sebahagian orang yang dia cerita, dia akan sebut yang kata laluan Nabi Musa alaihi salam itu ada 12 laluan. Sebenarnya tak, bukan 12 laluan, hanya satu laluan saja. Satu laluan itu terbuka, laut itu terbelah jadi dua, kemudian Nabi Musa dan Bani Israel keluar pi sampai ke sana, sampailah ke seberang sana. Selepas daripada tu bertemu ataupun duduk di sana. Selepas daripada tu Firaun pun ligan juga bersama dengan bangsa Kibti dan tentera-tentera dia, sampai di pertengahan laut. Laut itu ditutup kembali dan Firaun mati dalam laut. Nah, Firaun mati dalam laut. Baik, keterangan. Baik, kata tuan kitab kita, cerita tentang perempuan tua dari kalangan Bani Israel ini baginda kisahkan kepada si Badawi. Si Badawi tersebut agar beliau mencontohinya. Nabi ingin menasihati si Badawi tersebut. Lihatlah perempuan tua itu. Beliau tidak meminta binatang, wang ringgit, pangkat, emas dan perak kepada Nabi Musa. Beliau hanya meletakkan satu syarat kepada Nabi Musa, iaitu berdoa agar dirinya dapat masuk syurga bersama Nabi Musa alaihi salam sebelum menunjukkan kubur Nabi Yusuf alaihi salam. Perempuan ni cerdik tuan-tuan. Dia bukan yang melebih-lebih, tapi dia cerdik. Orang yang cerdik, dia minta sesuatu permintaan yang besar, yang daripada satu sudut kalau tengok ni nilainya tiada tandingan. Tuan-tuan tengok beberapa orang sahabat-sahabat Nabi, bila Nabi offer kepada mereka, Nabi tanya dekat mereka, hampa nak minta apa kepada aku? Sahabat-sahabat Nabi tak minta leke-leke. Ya Rasulullah, kalau boleh minta aku masuk dalam syurga, kalau boleh minta aku duduk bersama-sama dengan Tuan dalam syurga, duduk sebelah dengan Tuan. Nabi kata apa? Aku boleh minta, bantulah permintaan aku ni dengan kamu banyak kathratis sujud, bersujud kepada Allah. Aku boleh minta supaya kamu ni duduk dekat dengan aku di syurga, boleh. Tapi hampa kena buat kerja lah sikit. Kerja dia apa? Memperbanyakkan sujud. Semayang yang wajib, semayang yang sunat, hampa kena pulun lah sikit, baru boleh duduk dekat dengan aku, kata Nabi SAW. Kita pun macam tu tuan-tuan. Dalam permintaan berdoa kita, Nabi cukup sarankan supaya kita minta benda-benda yang besar sifat dia, benda-benda yang memang ada manfaat kepada kita di dunia dan juga manfaat kepada kita di akhirat. Bukan bermakna tak boleh. Bukan tak boleh, cuma dia tak berapa cantik. Sebab itu kalau tuan-tuan buka dalam kitab Imam Nawawi,
dalam kitab azkar cerita tentang bab doa-doa ni, tuan-tuan akan tengok doa yang warid daripada Nabi, doa yang sahih daripada Nabi ni, permintaan Nabi ni bukan permintaan yang sebarangan melibatkan dunia. Tapi permintaan Nabi, permintaan dunia dan juga akhirat. Sebab itu tuan-tuan, doa yang jawami', doa yang jami' mani', doa yang kita kata doa yang menyeluruh, doa yang ringkas, yang padat, yang permintaan kita tu masuk dalam semua doa tadi itu apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu antara doa yang baik yang boleh kita baca. Kita sarankan baca doa tu di hujung doa kita. Kebanyakan imam-imam di hujung-hujung dia akan bacalah doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhanku, datangkan, kami minta kepada kamu kebaikan yang ada di dunia. Dapat benda baik dunia tuan-tuan. Apa benda baik dunia? Kesihatan. Apa benda baik dunia? Anak-anak. Apa benda baik dunia? Semualah kebaikan-kebaikan di dunia, kalau boleh kita minta Allah bagi. Wa fil akhirati hasanah, bukan takat dunia, di akhirat pun nak minta yang baik. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami, elakkan kami daripada neraka. Tuan-tuan, dapat baik dunia, dapat baik akhirat, jauh daripada neraka, apa lagi hak kita nak? Itu yang kata permintaan yang besar, doa yang besar, permintaan dia. Baik. Kemudian kata tuan kitab kita, itulah permintaan orang-orang yang bijak. Beliau pandai memanfaatkan peluang yang ada. Beliau yakin doa Nabi sangat mustajab. Seperti mana Ukasyah bin Mihsan memanfaatkan peluang dengan meminta Nabi SAW berdoa supaya beliau termasuk dalam golongan 70,000 orang yang berjaya masuk ke syurga tanpa hisab dan azab. Seorang sahabat Nabi nama Ukasyah, ketika mana Nabi cerita, Nabi sebut, Nabi kata ada daripada kalangan umat aku nanti ni berjumlah 70,000 orang. Umat Nabi tuan-tuan, 70,000 orang. Nabi kata yadkhulunal jannata bighairi hisab, bighairi hisab, yang akan masuk ke dalam syurga tanpa dikira, dihitung apa pun. Tuan-tuan, apa maksud tanpa hisab tu? Bila ada kira-kira, bila ada yang perhati tengok, pasti akan ada benda yang sangkut. Itu yang kata hisab tu. Dia kira amalan, kira apa benda kita buat. Tapi dalam ramai-ramai itu ada 70,000 orang, Nabi kata, yang dia tu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan lalu straight aja. Dia akan lalu straight. Dia macam ni tuan-tuan, macam kita lalu immigration, macam kita lalu border, macam kita nak pergi ke Mekah, kita tak payah cop apa dah, straight aja lalu. Turun flight tu, kira laluan kita tu khas. Tak payah picok, tak payah tunggu, tak payah beratok, tak payah usung apa, tak payah. Straight aja terus masuk pergi ke dalam kawasan. Macam tu, lebih kurang untuk kita faham. Ukasyah, dia ni cerdik tuan-tuan. Bila Nabi cerita tentang hadis 70,000 orang bighairi hisab masuk syurga tanpa ada hisab, tanpa ada kira-kira, tanpa ada halangan tuan-tuan, dia angkat tangan. Ya Rasulullah, tolong doakan aku masuk sama ke dalam 70,000 tu. Maka Nabi pun angkat tangan, Nabi doa, Ukasyah, dia akan masuk bersama-sama dengan 70,000. Bermakna tinggal berapa kota lagi ni? 69,999 orang lagi. Kita boleh masuk dah ni, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, dalam sebahagian doa kadang-kadang bila imam baca inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, kan surah Ghasyiyah hujung tu ada sebahagian yang dia akan baca doa, Allahumma ja'alni bi ghairi hisab. Ya Allah, jadikan aku daripada kalangan orang yang dimasukkan syurga, ataupun jadi aku orang yang tanpa hisab. Ataupun ada juga doa yang menyebut Allahumma ja'alni hisaban yasira. Ya Allah, jadikan aku orang yang dihisab, orang yang dihitung amalan ini dengan hitungan yang yasira. Apa maksud yasira? Hitungan yang mudah.
Kalau kita tak berjaya jadi orang yang bighairi hisab pun, sekurang-kurangnya ketika mana kita dihitung, dikira, disemak rekod amalan kita tu, kita yang orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tuan-tuan, kata tuan kitab kita, begitu juga khadam yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang memohon agar dapat mendampingi Nabi SAW di dalam surga. Lalu baginda bertanya kepadanya, kamu ada permintaan yang lain lagi? Beliau berkata, itu saja permintaanku. Maka Nabi pun menyebut kepada dia, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ini yang kita sebut tadi ni. Bantulah aku ke atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud, yakni memperbanyakkan solat. Pada mulanya Nabi Musa alaihi salam tidak berapa suka dengan syarat yang diminta oleh perempuan itu. Mungkin kerana Nabi Musa melihat permintaannya terlalu besar berbanding kerja menunjukkan kubur Nabi Yusuf alaihi salam yang sangat mudah. Nabi Musa kata tak padan dengan hang minta, dengan kerja hang nak buat tu. Nabi Musa seolah-olah macam duk kata, duk sangka macam tak padan sangat dengan permintaan hang. Ataupun Nabi Yusuf ataupun Nabi Musa alaihi salam tidak sanggup menunaikan permintaannya itu kerana syurga bukan milik Nabi Musa alaihi salam. Baginda perlu menunggu keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Antara sebab juga kemungkinan Nabi Musa tak mau ni bukanlah tak mau tu pasal tak mau, tapi syurga neraka ni bukannya hak Nabi Yusuf, bukan hak Nabi Musa. Maka Nabi Musa menolak, seolah-olah Nabi Musa macam tak mau ni sebab hang minta benda yang aku tak boleh minta, benda yang aku tak boleh bagi kat hang. Macam tu permintaan yang diminta oleh perempuan tadi. Nabi Musa rasa macam tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa supaya ditunaikan permintaan perempuan tersebut. Jangan dihampakan harapan tingginya itu. Di dalam syariat kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita supaya meminta dengan pangkat yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdoa, mintalah syurga yang paling istimewa, iaitu syurga Firdaus. Sesiapa yang meminta darjat syahadah, yakni mati syahid, dengan permintaan setulus hati, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyampaikannya ke darjat syuhada, sekalipun dia hanya mati di atas kaki. Nabi sarankan kita bila berdoa, minta bukan minta hak kecil-kecil, minta hak besar-besar. Itu Nabi pesan. Kalau nak minta, jangan minta yang kecil-kecil, minta yang patut padan, minta yang besar-besar. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan, satu orang sahabat, satu orang kawan ni, dia pergi di Mekah. Bila pergi di Mekah, dia berdoa ketika depan Kaabah kan. Dekat Kaabah ni doa yang boleh kita kata mustajab doa. Kalau kena gaya, boleh kita kata mustajab doa. Duduk di situ kawasannya mustajab doa. Kawan ni dia minta nak bertemu dengan satu orang tak? Orang tu pun bukanlah bukanlah kata orang ni pun orang biasa je. Bila berjumpa, tengok-tengok Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Dapat berjumpa dengan kawan tu. Bila dapat berjumpa, berdoa asar, lepas asar berjumpa. Dalam ramai-ramai berjumpa. Tuan-tuan, apa dia kata? Dia kata, kalau aku tahu Allah Ta'ala kabul doa aku secepat macam ni, aku tak minta doa tu. Menyesal aku minta doa jumpa dengan kawan tu. Kalau boleh minta doa lain lah dia kata. Minta doa yang bagus-bagus sikit, minta doa yang elok-elok sikit kan, minta aku selamat dunia akhirat ke apa, doa hak besar-besar haji kecil. Rugi dia kata. Minta dekat Allah jumpa dengan kawan tu, tiba-tiba jumpa, rugi rasa minta benda tu. Walaupun pada dia tu boleh jumpa dengan kawan tu mungkin seronok, tapi dia merasakan seolah-olah benda tu benda yang kecil, ada benda lebih besar lagi yang sepatutnya dia minta. Mintalah juga digolongkan dalam golongan para anbiya. Kita pun selalu minta macam tu.
minas siddiqin, minal anbiya was siddiqin was syuhada, kan kita selalu minta doa macam tu. Mintalah digolongkan dalam golongan para anbiya, para ulama, dermawan dan solehin, walaupun amalan kita tidak menyamai mereka. Selepas Nabi Musa berdoa seperti yang diinginkan oleh perempuan itu, beliau terus membawa mereka ke kubur Nabi Yusuf alaihi salam yang berada di dalam sebuah tasik. Kemudian mereka mengeluarkan jasad Nabi Yusuf alaihi salam daripada tanah. Jasad Nabi Yusuf masih utuh dan tidak rapuh dan tidak reput kerana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tanah memakan jasadnya dan jasad semua para anbiya. Dengan berkat jasad itu, perjalanan mereka diterangi cahaya seperti di siang hari. Beliau tidak lagi tersesat jalan. Mereka tidak lagi tersesat jalan. Jadi selepas daripada Nabi Musa berjaya bawa keluar jenazah Nabi Yusuf alaihi salam, maka Nabi Yusuf bersama dengan Bani Israel berjaya keluar daripada Mesir dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi daripada cerita ni boleh kita ambil beberapa pengajaran. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Kisah Nabi Musa alaihi salam ini berhadapan dengan Bani Israel, dan juga Nabi Musa alaihi salam nak bawa keluar Bani Israel ini dihalang dengan beberapa halangan. Antaranya halangan mesti keluarkan jenazah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian yang kedua tuan-tuan, antara istifadah yang penting sekali ialah cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, doalah dengan doa yang warid, doa yang sabit, doa yang sahih daripada Nabi, dan doa itu juga doa daripada permintaan yang besar-besar. Doa selamat dunia, selamat akhirat. Doa minta Allah jauhkan daripada neraka, minta Allah selamatkan kita. Itu doa yang terbaik. Itu antara doa yang terbaik yang boleh kita doa. Baik, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan cerita riwayat hidup kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita akan cerita tuan-tuan, Nabi Yusuf ni bermula daripada awal cerita Nabi Yusuf alaihi salam sampailah hujung cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Mungkin tuan-tuan dia akan ada beberapa episod lah, sekurang-kurangnya 2 episod. 2 kali siri kita sirah, siri kita kuliah baru habis, ataupun kalau panjang sikit mungkin dalam 3 kali insya-Allah. Yang mana kita akan cerita tentang cerita Nabi Yusuf alaihi salam kepada tuan-tuan semua insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sebut pada pagi ini ada manfaat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.